أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. الحمد لله إخوان dikasihi Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, sama kita ucap syukur kepada Allah Ta'ala, yang mana Allah Ta'ala kurniakan masa yang sangat berharga pada kita. Allah Ta'ala melanjutkan umur kita. Allah Ta'ala taruh lagi keperluan kita. Sama-sama kita dapat menambahkan kebaikan kita kepada Allah Ta'ala, sebagaimana datang pada riwayat hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an, ma min mayyitin yamutu illa nadim. Tidak ada seseorang daripada kamu yang mati, di saat yang dia mati itu mereka dia tu sesal belaka. Ada orang yang tak sesal, sama ada si mati sendiri dan juga orang keliling keluarga dia sesal belaka. Tetapi kesesalan bagi si mati itu, maka tanyalah sahabat, qalu wa ma nadamatu, apakah kesesalan mereka itu ya Rasulullah? Sesal gapo lagi dia mati dah? Karena manusia kata mati habis cerita lah, dia mati habis sakit, dia mati habis dah. Susah lah dunia ni bak mati. Dan setengah orang nak mati, susah hidup dunia ni bak aku mati, sakit hidup dunia ni bak aku mati. Dia rasa apabila mati habis sakit, apabila mati habis susah, apabila mati habis segala-gala yang dia alami pada alam dunia ni. Maka sahabat tanya Rasulullah, apakah lagi kalau orang-orang mati itu mereka itu menyesal ya Rasulullah? Sesal apa lagi dia mati dah? Nah, maka Nabi kata, in kana muhsina nadima alla yakuna izdada. Sekiranya jikalau dia tu orang molek, orang muhsin, orang molek, orang amal molek, dia orang buat kerja benda molek lah, orang amal molek, nadima dia sesal juga, alla yakuna izdada, bahawa dia tu tidak dapat menambahkan lagi. Tak boleh nak tambah buat kebaikan lah, putus dah amalan dia. Kebaikan dia buat, keelokan dia buat, kecantikan dia buat, saat ni amalan kebaikan dia buat tu tak boleh nak tambah lah. Maka dia sesal disebabkan dia tak boleh nak tambah kebaikan saat ni. Wa in kana musian, dan sekiranya jikalau dia itu orang yang jahat, orang yang salah, orang yang buat benda tak molek, nadima alla yakuna ista'taba, dia sesal dan dia gelah gesah menyesal kerana dia duduk dalam keadaan penat dan susah. Sesal tidak dapat kembali, sesal kerana tak boleh nak ambil peluang klik semula. Ini makna satu daripada kelebihan yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita ni ialah umur kita. Dan umur kita ni adalah satu milik modal yang paling besar yang kita milik ialah umur kita, nyawa kita dan tenaga kita. Semua tu modal yang paling besar yang boleh kita menggetus atau boleh kita menghimpunkan kebaikan, atau himpunkan lagi amalan, himpunkan lagi bekal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Hendaklah kamu berbekalah kamu dengan bekalan-bekalan, kerana sesungguhnya bekalan yang paling besar sekali ialah takwa kepada Allah Ta'ala.
seorang khalifah nama Hisham ibnu Abdul Malik. Dia Khalifah Hisham ibnu Abdul Malik. Dia tanya seorang tabi'i, dia tanya seorang ulama di zaman dia nama Sulaiman ibnu Muslim. Nama apa, Muqatil ibnu Sulaiman. Dia seorang tabi'i, seorang ulama di zaman dia. Jadi Hisham ibnu Abdul Malik ni dia jadi khalifah lepas daripada Umar ibnu Abdul Aziz. Dan lepas pada Sulaiman, lepas pada Umar tu Sulaiman ibnu Hisham. Ya banyak orang yang anak Abdul Malik ni, ya 2-3 orang yang jadi khalifah. Ya, pertama Sulaiman, Hisham ibnu Abdul Malik, Sulaiman ibnu Abdul Malik dan juga Yazid ibnu Abdul Malik. 2-3 orang ni jadi khalifah belaka 2-3 orang adik. Tapi yang seli tengah celah tu Umar ibnu Abdul Aziz. Ya, Umar Abdul Aziz ni anak saudara dia, itu sepupu lah. Anak saudara bagi Abdul Malik ibnu Marwan. Mana waris-waris khalifah belaka lah. Maka tatkala Hisham ibnu Abdul Malik dilantik menjadi khalifah, dia panggil Muqatil ibnu Sulaiman. Dia kata, "Hei Muqatil, mengoyak pada aku, mengkisahlah pada aku satu kisah." Maka Muqatil katanya, dia kata, "Mu nak aku royak benda aku tahu ataupun benda aku nampak?" Dia kata, "Mu royak benda mu nampak." Mu suruh royak benda mu tahu, benda mu tengok. Dia kata, "Aku tengok dan Umar ibnu Abdul Aziz." Jadi ia khalifah. Dia ada anak lelaki 7 orang. 9 orang. Dan anak lelaki dia 9 orang. Dia kata dah ada anak lelaki 9 orang. Di saat yang dia mati, dia tinggal saka bagi anak dia 14 dinar. Orang jadi khalifah ni, dia mati dia tinggal 14 dinar. Kerana kita tahu dah Umar bin Aziz ni seorang warak dia, seorang zahid dan warak dia. Sehingga belum jadi khalifah dia pakai pakaian comel kerana dia ni keluarga raja, keluarga khalifah. Sepupu khalifah. Dan bini dia sendiri pun anak Abdul Malik. Dia anak khalifah bini dia. Tapi apabila dia dilantik jadi khalifah, dia pecah habis pakaian dia. Dia pecah pakaian dia pernah pakai belum pada jadi khalifah, dan dia pilih pakaian yang serupa dengan rakyat biasa. Dan dia tak sehidup di istana khalifah, nak hidup di rumah dia. Dan warak lah, orang warak dan orang yang taqwa, orang yang zahid lah, jadi khalifah. Dia tinggalkan 9 orang anak lelaki, dan di saat dia mati tu dia tinggal 14 dinar. Maka 14 dinar ni 4 dinar ambil buat untuk cara mati dah, untuk kafe dan untuk upah orang Galilea, dan 2, 3, 4 dinar 3 dinar pula ambil untuk buat beli tanah, untuk buat upah. Dan mana yang lebih lagi tak kurang pada 7 dinar bagi 9. Bagi pada anak dia 7 dinar bagi 9, maknanya seorang tak boleh tak sampai sedinar lah. Nah, bagi. Dia kata, aku tengok juga anak Sulaiman ibnu Abdul Malik, dia kata khalifah. Di saat yang dia mati, dia ada anak 9 orang juga sama, serupa dengan Umar ibnu Abdul Aziz. Dia kata, aku tengok dia di saat dia mati, dia tinggal duit saka harta pada anak dia alfu dinar. 2 kali 1000, maknanya 1 juta. Dan setiap orang itu boleh 1 juta belakang. 1 juta dinar seorang anak dia, kerana dia khalifah dan dia tinggal duit banyak. Nah, duit kepada anak dia boleh 1 juta seorang anak dia. Umar Abdul Aziz anak dia boleh tak habis dinar seorang. Maka kata, wallahi aku tengok di dalam satu hari anak Umar ibnu Abdul Aziz sedekah kepada fi sabilillah tak lebih daripada 100,000 dinar dalam masa sehari. Sedekah, buat kebajikan anak Umar ibnu Aziz boleh bersaka pot dia tak apa dinar tadi. Boleh bui kebaikan. Aku tengok dalam satu hari dia nafkah di jalan Allah Taala lebih daripada 100,000. Dan dia kata, wallahi di satu hari aku tengok anak Sulaiman ibnu Abdul Malik dia minta sedekah dalam kedah. Dia minta sedekah dalam kedah. Hak boleh bersaka ayah dia 1 juta ni.
minta sedekah dalam kedai. Tapi hak boleh pesaka ayah dia setengah dinar lebih ni, boleh nafkah, maknanya terlepas pada tu dia kaya lah. Dia menega dia apa yang kaya, boleh sedekah dalam satu hari 100,000 dinar. Maka ada orang tanya Umar Abdul Aziz, "Hei Umar, mu tinggal gapo kau ke anak mu ni? Dah tengok mu tak ada harta apa, ni tinggal gapo anak?" Dia kata, "Aku tinggal takwa. Aku didikkan anakku suruh takut ya pada Allah Ta'ala." Kerana dia kata orang takut pada Allah Ta'ala ni, Allah Ta'ala tak tinggal dia. Dan aku tak saya tinggal harta, aku takut anakku yang tidak ada takwa ni ambil harta aku pergi buat maksiat pada Allah Ta'ala. Dia takut. Kalau aku tinggal harta, takut anak aku ambil harta ni pergi buat benda deraka pada Allah Ta'ala, dengan sebab harta banyak ni pergi guna deraka pada Allah Ta'ala. Sebab tu aku tanamkan sifat takwa, aku tak nak taruh harta dia. Ini seorang yang zahid, seorang yang warak takwa pada Allah Ta'ala, dia fikir lagu tu. Dia fikir lagu tu. Tapi kita lah, kita fikir kata kita tinggal harta anak kita ni, dia senang. Dah, dia tinggal harta anak kita banyak, kita buat harta ada. Setengah orang dia buat harta, setengah dia tu tak ada nak buat amal pada Allah Ta'ala. Kerana dia buat harta untuk nak beri ke anak dia. Buat harta untuk nak beri senang anak cucu dia, sehingga dia tinggal apa ni amalan dia dengan ke Allah Ta'ala, kerana dia sibuk nak buat harta tinggal pada anak cucu dia. Dan dia berasa itu adalah satu kebaikan besar, kerana boleh tinggal harta anak cucu pun dah tak susah lah lepas pada dia mati. Nah, tapi dah Umar Abdul Aziz dia kata, aku tak tinggal harta, aku takut dah harta ini menjadikan, menyokong anak-anak cucuku melakukan maksiat pada Allah Ta'ala. Sebab tu dia kata aku ni dah tanamkan sifat takwa kepada anakku. Tinggal anakku ni ada sifat takwa pada Allah Ta'ala. Nah, itu makna dia fikir ataupun cita-cita dia di antara dua orang yang di zaman tu jadi sama-sama jadi khalifah belakang waktu tu. Dan Umar pun khalifah, dan Sulaiman pun khalifah. Tapi kesudahan tak serupa. Peninggalan dari segi kedudukan tak serupa. Ini makna contoh. Kalau kita tengok contoh di zaman tu. Tapi kalau kita tengok contoh di zaman kita pun, boleh hari ramai pak kita ditanya lebih biasa tengok tak orang lagu tu. Hak mak pak tinggal pesaka banyak. Biasa demek. Boleh hari biasa, boleh hari biasa tengok. Boleh dia biasa kenal, boleh dia biasa tahu. Dan seorang yang ibu bapa dia tinggal pesaka banyak, satu hari dia tak ada sikit apa. Ada juga kita tahu, dan ibu bapa tak ada tinggal sikit apa pesaka dia, tapi sekarang dia memiliki pesaka atau harta yang banyak. Nah, sebab tu benda-benda lagu ni dah kita kena panggil kena timbang. Dah kena timbang. Jangan semata-mata menghimpunkan harta dan tidak beri teguran kepada anak-anak, ajar tak rayak dia, mata-mata nak tahu harta yang dia, tak ada rayak cara guna, tak ada rayak cara apa ni, suruh takut pada Allah Ta'ala. Tidak salah yang kita taruh, tapi yang lebih mulia atau lebih afdalnya kita tanamkan sifat takwa pada Allah Ta'ala. Sebab itulah baru ni kita ngaji hadis yang Nabi SAW rakyat pada kita bahawa seseorang itu tidak sempurna iman dia, dan sehingga dia tu nafsu dia, diri dia, nafsu dia, kemahuan diri dalam dia tu boleh turut apa perintah Rasulullah. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Dan sehingga hawa nafsu dia tu boleh turut dan apa yang amalan yang Rasulullah bawa. Berkatanya Wahib ibn Wardi, balagana wallahu alam, kata telah sampailah kepada aku wallahu alam, makna wallahu alam makna tidak jazam lah bahawa siapa berita bahawa anna Musa alaihissalam, bahawa Nabi Musa alaihissalam qala ya rabbi awsini. Satu kali Musa minta pada Allah Ta'ala, so Allah Ta'ala wasiat pada dia, qala usika bi, maka Allah Ta'ala kata aku wasiat kepada kamu dengan aku. Mana wasiat saya takut dia lah, dan wasiat saya ingat dia lah, wasiat saya takut pada dia lah. Qalaha thalatha, jadi 3 kali. Jadi Musa minta Allah Ta'ala wasiat pada dia, Allah Ta'ala wasiat 3 kali. Wasiat ausini usika bi, mana aku wasiat denganmu, dengan diri aku, iaitu dengan Allah Ta'ala. Hatta qala fil akhirah, sehingga pada kali terakhirnya katanya
usika bi alla ya'ridu laka amrun illa atharta fihi mahabbati ala ma siwaha. Usika bi, aku wasiat kepada engkau dengan aku, bahawasanya tidak datang kepadamu satu pekerjaan malaikat mung tu ithar, mana mung tu teringat ithar, mana kekasihan kamu kepada aku atas lain daripadanya. Mana kalau mu mari satu benda sekalipun terhadapmu, mu boleh mu jadikan aku ni sekasih-kasih daripada benda yang lain. Apabila mari satu kejayaan, satu perkara pergi padamu, dah mana kita boleh satu benda misalnya, ataupun kita hasil satu perkara, tidak dapat memberi kasih di atas kita kasih pada Allah Ta'ala. Jadi kena kasih pada Allah Ta'ala lebih daripada benda-benda lain. Sebab itulah apabila Nabi Ibrahim, apabila dia boleh anak Nabi Ismail AS, dan dia terlalu kasih pada Nabi Ismail, Allah Ta'ala cuba dia lah. Allah Ta'ala cuba dia, nak tengok dia kasih kepada Allah ke kasih kepada anak dia. Lalu tu cuba dengan setinggi-tinggi cuba, setinggi-tinggi pengorbanan yang tersembelih anak dia, tu tak ada dah. Dan pengorbanan yang paling tinggi sekali adalah pengorbanan di dalam mengorbankan seorang anak yang dia kasih. Jadi Allah Ta'ala nak tengok dia, nak tengok Nabi Ibrahim ni, orang nak jadi Khalilullah, dia rapat dengan Allah Ta'ala ni, sifat dia memang kena kasih pada Allah Ta'ala, tinggi lebih pada benda lain. Apabila nampak dia teleweng, nampak dia ni dia terlalu kasih kepada anak yang belum dia boleh anak, maka apabila dapat anak, terlalu kasih dia kepada anak dia, maka Allah Ta'ala nak cuba dia, adakah dia kasih pada anak atau dia kasih kepada perintah Allah Ta'ala. Lalu itulah dicuba dia melalui sembelih anak dia Ismail AS. Tetapi kekasihan yang benar yang datang daripada sadiq, yang benar dari hati para anbiya, maka mereka dapat jaya di dalam ujian Allah Ta'ala. Jadi berjaya dalam ujian Allah Ta'ala ya boleh dengan sebulat suara bagi ngap dengan boleh pejam mata untuk mentangfizkan atau meluluskan perintah Allah Ta'ala. Tidak wawih dah. Tidak wawih dah. Dah ada wawih sikit anak yang kata ya apa. Kalau ini perintah Allah maka lakukanlah. Jadi anak pula berpuas hati dah bui kepada ayah dia. Kenapa? Kerana nak turut perintah Allah Ta'ala. Jadi sama-sama tu, sama-sama. Nah, ni payah dan nak cari di antara bapa dengan anak tu satu sepahaman. Suami dengan isteri melalui sepahaman di dalam kehidupan tu. Payah, sangat payah. Sebab itulah dia katanya wal ma'ruf, maka yang terkena di dalam isti'adah gunakan kalimah al-hawa. Dalam Quran banyak guna kalimah hawa nafsu lah. Kita ni bahasa Melayu panggil hawa nafsu. Mung ni guna nafsu, panggil hawa nafsu, Arab panggil hawa atau panggil nafs, dia panggil juga. Dua kalimah guna al-hawa dengan guna kalimah an-nafs. Innan nafsa la ammaratun bisu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Lah Quran tu sebab tu setengah ulama yang bagi nafsu tu berapa bahagian bagi nafsu. Ada setengah nafsu lawamah, ada setengah nafsul mutmainnah, ada setengah nafsu ammarah. Dikatakan nafsu ammarah ialah nafsu yang sentiasa bawa manusia kepada kejahatan, tu panggil nafsu ammarah. Atau setengahnya an-nafs al-lawamah, nafsu berasa heret kadang-kadang berasa molek, kadang-kadang berasa tak molek. Lepas tu nafsu akhir, nafsu syamilnya ialah an-nafsul mutmainnah, nafsu yang dikurung, panggil nafsu tetap turut perintah Allah Ta'ala. Sebab itulah akhir ayat, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allah Ta'ala masuk dalam syurga dia. Orang ada nafsu mutmainnah ni, nafsu hak kurung, hak tenang, tunduk kepada perintah Allah Ta'ala, panggil nafsu mutmainnah. Dia guna nafsu juga. Jadi nafsu kita ni bukan semata-mata jahat. Nafsu ammarah jahat. Nafsu lawamah ni kadang-kadang pergi jahat, kadang-kadang kelik mari taubat, itu masa lawamah. Kadang-kadang kalah, dan kadang-kadang benar. Jadi Allah benar dengan nafsu kita. Kita ada gitu lah nafsu lawamah kita ni. Dan kadang-kadang kalah dengan nafsu, turut nafsu. Kadang-kadang benar kita, harap boleh mari masjid, benar kita. Nafsu, kadang-kadang nafsu harap hagi tu. Jadi nafsu kita tak tenang lagi, tapi mutmainnah ni tenang. Tetap. Batulah malaikat akan panggil ya nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki, mung kembali kepada Tuhan. Di saat nak keluar nyawa tu malaikat panggil dah. Hei nafsul mutmainnah.
bagi orang yang ada nafsu mutmainnah, malaikat akan panggil dah. Irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Mengklik daripada Tuhanmu. Tuhan yang radiyah, duk reda, mardiyah. Fadkhuli fi ibadi, masuk dalam kalangan hamba-hamba Allah Taala, wa dkhuli jannati, masuk ke Allah Taala. Perlu payah nak heret nafsu kita di nafsu mutmainnah tu. Nafsu yang hawa nafsu yang boleh turut perintah Nabi, perintah Allah Taala tu. Tidak tu tak disempurna iman. Iman ada tapi tak sempurna, mengikut nafsu dia. Kalau nafsu dia kena tarik, maka iman pun lagu tu kena tarik. Kedudukan dia apa lagu tu. Nah, tu kerana benda nafsu ni adalah benda yang paling payah sekali dalam kehidupan kita. Syaitan mudah lagi. Syaitan ni dia mudah takut. Dia takut pada zikrullah. Dan syaitan sentiasa tak ada kalau orang zikrullah. Tapi nafsu berzikir kau banyak, yang mari cara berzikir pula nafsu. Mu ni berzikir banyak ni. Yang mari tipu cara berzikir pula. Kalau cara pakai serba besar, mari nafsu mari tipu dari serba. Kita hari ni hebat ni serba. Mari ya tipu. Kalau kita nak rajin jemaah, yang mari tipu nafsu, mari tipu dalam jemaah. Dia mari tipu dalam kita ibadat pun dia boleh tipu nafsu. Syaitan tak. Syaitan apabila kita duduk dalam rumah Allah, duduk dalam zikrullah, duduk dalam sebut Allah Ta'ala, syaitan lari lalu dah. Tapi nafsu tak. Syaitan duduk dengan syema, duduk dengan rakuk, dia rapat kita. Boleh duduk kontrol kita. Nafsu pun kenyai kata. Tapi nafsu ni dia boleh duduk belakang. Dia masuk dan dia boleh pergi masuk tiap lubang manusia dan untuk menghancurkan manusia melalui nafsu dia ni. Sebab tu nafsu kena kenal dia. Qalaha nathina. Sebab tu Allah Taala gunakan lafaz hawa. Apabila digunakan al-hawa la Quran ni, apa makna dia? Apabila guna al-hawa saja, mana kalimah al-hawa. La Quran banyaklah, wala tattabi'il hawa. Waman adallu mimman ittaba'al hawa, guna hawa. Apabila guna yang terguna dalam Quran, apabila digunakan kalimah hawa saja, makna dia al-mailu ila khilafil haq, cenderung kepada menyalahi kebenaran. Apabila guna benda al-hawa ni, makna telajak pergi ikut tak molek lah. Khilaful haq, makna pergi ikut sebelah lek tak molek. Sebelah lek berlawan al-haq, berlawan al-batil. Kalau guna al-hawa saja dalam Quran. Betul Allah Ta'ala kata wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Jangan mutu hawa. Kalau guna al-hawa saja. Sebab dalam Quran ada hawa apa? Ya hawa nafsu molek al-mutmainnah. Tapi kalau guna semata-mata guna kalimah hawa, bermakna hawa nafsu molek tak molek. Dan janganlah mung ikut sama sekali hawa nafsu fayudillaka an sabilillah. Maka nafsu itu akan menyesatkan kamu daripada jalan Allah Taala. Turut nafsu tak seturut. Sebab itulah Allah Ta'ala menyifatkan orang musyrikin, orang kufar, orang kafir di zaman Rasulullah ialah orang yang turut nafsu mereka. Turut nafsu, tidak turut akal dia, tidak turut kebenaran, bahkan turut nafsu. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang takut Tuhan dia, maqam rabbih, mana takut maqam Tuhan, itu takut pada Allah lah. Wa nahan nafsa 'anil hawa, dan menjagakan diri dia daripada hawa, menjaga diri dia daripada hawa nafsu. Hawa nafsu ni kena jaga. Dia tak boleh lepas, dia tak boleh halak dia. Kalau halak dia pergi hawa. Dan kita kena jaga dia. Bukan suruh kerak dak. Kena jaga dia, kena kurung dia. Nafsu ni kena kurung dia. Sebab itulah Islam bukan makna kena kerak nafsu dah. Dia panggil nafsu ni, panggil arum kita. Dalam istilah syiar panggil arum faitam tu. Dia kira tu arum sancata yang manusia dia ada arum dia. Mana fitrah manusia dia ada. Padahal fitrah manusia ni, sebenar manusia fitrah dia nak pergi ke molek. Fitrah manusia asalnya Allah Ta'ala ni buat fitrah manusia ni bersih. Tapi nafsu dia ni heret dia kepada lubang yang jahat. Fa innal jannata hayyal ma'wa, maka sungguhnya syurga ialah tempat kembali bagi orang yang dapat jaga nafsu dia. Wa qad yutlaqul hawa, dan kadang-kala ada juga digunakan kalimah hawa bi makna al mahabbah
wal mail mutlaqa. Kadang-kadang digunakan dengan makna kasih sayang dan makna al-mail, makna cenderung semata-mata. Itu makna istimal dalam bahasa Allah lah. Fayudkhulu fihi al-mail ila al-hawa ghairihi. Dan maka masuklah cenderung pada kebenaran dan tidak kebenaran. Cenderung sama ada hawa ni cenderung pada kebenaran atau tidak masuk belaka. Dan kadang-kadang digunakan dengan makna mahabbatul haqq khassatan. Diguna juga dengan kasih benar-benar, wal inqiyad dan turut. Wasuila Safwan ibnu Assal, dan ditanyakan Safwan ibnu Assal, hal sami'ta minan Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkarul hawa? Ali Safwan ibnu Assal ditanya seorang sahabat, dia kata, adakah mendengar pada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut tentang hawa nafsu, tentang hawa, adakah pernah sebut? Maka faqala sa'alahu arabiyyun 'anil rajul yuhibbul qaum wa lam yalhaq bihim. Maka sa'alahu, tanyalah salah seorang daripada mereka itu akan seorang Arab, daripada seorang laki-laki, dia tu kasih kepada satu kaum wa lam yalhaq bihim. Dia kasih tapi dia tak ada dengan demo, ataupun dia kasih dia tak ada dengan satu golongan itu. Kasih pada orang tu, kasih pada orang ni, tapi tak ada duduk sekali, ataupun dia tak ada kenal, tak ada duduk sekali, tak ada jumpa, tapi dia kasih. Lagu mana lagu tu? Maka Nabi kata, al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang itu dibangkit serta dengan orang dia kasih. Kasih pihak bangkit tu. Allah Ta'ala akan bangkit dia dengan kasih. Kalau kasih pada para anbiya, as-salihin, kasih pada orang-orang muttaqin, orang syuhada, maka hari esok Allah Ta'ala akan bangkit dengan benda ni. Tapi kalau kasih dengan taru, dengan apa ni, dengan orang jahat, kasih dengan orang yang laknat oleh Allah Ta'ala, maka esok Allah Ta'ala bangkit bersama mereka itu. Walaupun kita tak ada hidup sekali dengan dia, kali kita dah kasih dia, idol kita. Kita dah buat idol dia tu. Istilah idol ni, idol, kita ambil waktu ayang kita, waktu tempat kita cermin, dia panggil. Istilah bahasa Wairun panggil idol dia. Dia buat dia idol dia. Nah, kita kena sokong ni juga. Bukan sokong, idol ni mana buat jadi bab yang kita. Kita suka kasih pada dia, kita ambil dia ni jadi idol kita. Idol di segi kerja, idol di segi pemimpin, idol di segi muamalah, di segi peniaga. Kita ambil orang ni buat pemimpin, tapi dia ni seteru Allah Ta'ala. Orang ni neraka Allah Ta'ala, hari esok Allah Ta'ala akan bangkit bersama dengan orang tu. Tapi kita ambil idol kita ni, orang kita suka, orang kita kasih, dan orang kita turut jejak langkah ni di kalangan sahabat, di kalangan salihin, maka Nabi kata al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang itu akan bangkit dengan siapa saja dia kasih. Walamma nazala qawluhu sallallahu azza wa jalla, apabila Allah Ta'ala turun ayat kata ini, turji man tasha'u minhunna wa tu'wi ilaika man tasha'. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, dia bini dia lebih pada seorang, bini dia ada 9 orang. Maka Allah Ta'ala beri khususiat pada Rasulullah ni, boleh tak saya bagi hari pun tak apa. Dia nak tidur dengan pihak, dia tak saya tidur dengan pihak, pada asalnya Nabi tak ada kena bagi. Turji man tasya', mun tak saya duduk dengan pihak, dan mun nak duduk dengan pihak pun man tasya', ikut hak mu suka hati. Jadi Nabi ni Allah Ta'ala tak ada bangkap kata kena bagi, adil di sisi bahagian adil bahagi hari, tak ada. Nabi Allah Ta'ala beri khususiat dia. Jadi Nabi walaupun bini yang lebih pada seorang, dia tak ada wajib di dalam bahagi hari. Mana kalau dia dengar hak ni tak apa, tapi Rasulullah tak, dia buat contoh kepada umat dia. Dia buat contoh pada umat dia. Walaupun dia tak ada wajib, tapi dia buat contoh pada umat dia. Kalau Rasulullah tak buat contoh, nascaya kena ada orang belakang tengok Muhammad. Dia duduk hak bini muda ya. Lepas kita umat dia kena terus sunnah duduk bini muda. Kita ni duk ayat kata sunnah di segi bilangnya dia tu masya-Allah buat sunnah bini 3, masya-Allah. Rasa tu sunnah kita. Karena kita buat sunnah di segi bilangnya. Apa tak? Sunnah di segi bilangnya. Lebih pada seorang dia tu ikut sunnah dah bini 2, 3, 4. Orang panggil sunnah di segi bilangnya. Seorang pun sunnah juga. Sunnah biasa seorang. Bukan makna orang bini seorang tak lagi ikut sunnah dia. Tak, ya silap baik. Dia tak lagi ikut sunnah lagi. Mu bini seorang. Tak, seorang pun sunnah juga. Kita hanya sunnah di segi bilangnya. Bini 2, bini 3, bini 4, masya-Allah dia tu sunnah. Tapi sunnah di segi bilangnya, sunnah di segi lain. Saya tanya,
Sunnah dah lain. Di segi tempat duduk, di segi cara dia, dari segi terbiar, di segi bahagia, sunnah dah. Tu kau tanya dulu. Tapi sunnah dah benipa sunnah dah. Tak apalah. Sunnah segi bilang dah kan. Hak lain saya tanyalah. Rasulullah tak. Rasulullah ni pada asal dia tak ada wajib. Kita tak apabila lebih pada sore wajib dah lah kena adil. Wajib kena bagi, kena apa adil di segi ada keadilan. Wa illam ta'dilu fa wahidah, ta'dil sore misalnya. Maka Rasulullah ni tak. Batulah Aisyah ni dia kata apabila dengar ayat turun lagu ni, Aisyah kata, ma ara rabbaka illa yusari'u fi hawaka. Tidak aku tengok Tuhanmu ni malaikat Allah Taala cepat turut kehendak hawaka, man hawa nafsu Nabi. Padahal nafsu Nabi bukan kata Nabi nak duduk pada Aisyah. Dah. Walaupun Allah Taala wili kasih dah bang kata we sitibak pada Nabi ni, khusus pada Nabi boleh. Nabi nak duduk dengan Aisyah sore tak apa. Atau berasa nak duduk dengan hak ni tak apa. Tak sedar tak apa, tapi dia bagi. Apabila dia bagi kata hadza qasami fima amlik. Dan ini adalah bahagian aku kuasa bagi. Bagi hari boleh kan? Aku duduk ni sehari misal. Ni aku bagi boleh. Bagi hari ni aku belum kuasa nak bagi. Wala talumani fima la amlik. Maka dia kata janganlah kamu janganlah Allah Taala ni mencerca ataupun mencelakan aku pada barang aku tak milik ke hati dia. Hati dalam nafsu dia, hati dalam dia kasih kepada Aisyah. Maka hak ni nak bagi tak boleh benda kasih. Nak kata nak kasih 100% supaya belaka, adil dari segi kasih tak boleh. Hak ni tak apa ni. Kalau lebih pada sore kasih tak sama tak apa. Hak ni benda yang kita tidak milik. Ataupun hak ni tidur banyak sikit, mana tidur dengan hak ni banyak sikit, banyak dari segi tidurlah. Hak ni kurang sikit, tak ada apa tu benda hawa. Bukan kata kena adil hak ni 2 malam. 2 kali hak ni tu mampus lah tu. Tak. Bukan hak tu tak ada kena bagi hak tu. Batin tu tak ada kena adil. Bukan kata hak ni tu kat siap dan kerja apa. Klik hak ni kutip, belakang klik hak kutip. Dah hak tu tak ada wajib adil kali hak tu. Adil dari segi makan ni, tempat duduk, pakaian, cara hak tu boleh adil. Tapi dari segi batin tu tak adil, tak apa. Tu mengikut nafsu. Nafsu ni kadang-kadang ni tak ada berasa nak pakai tu. Padahal tak berasa no. Ya benar dalam, benar nafsu. Nabi ayat tu dia sendiri tu dia ni tak boleh nak bagi benar kasih ni. Nampak tak be? Benar kasih tak nak bagi. Hak tu. Hak tu dah peras sangat tu dah. Allah, nak supaya tak ada supaya benar dalam. Duk supaya benda tak ada supaya. Benda hak boleh supaya tak apa. Sebab tu Nabi sendiri dia buat supaya. Padahal Nabi kalau tak buat tak ada apa. Dah dia Allah Taala siti bisik dah Nabi tak ada kena nak bagi. Dia nak duk dengan hak ni, sedar hak ni tak apa, tapi Nabi bagi juga. Dia bagi untuk sebagai contoh pada umat dia. Dan kali tak buat lagu tu selera lah umat dia. Bakat dakwah itibak sunnah belaka lah. Kan Nabi tak bagi misalnya, padahal benda khususiat Nabi tengok itu. Nabi tak ada bagi kali kita wasana doh tu. Bahan Nabi bagi cerak-cerak dia tu. Padahal dia tu siti pisau Allah Taala bagi, tapi dia bagi sebagai takut umat dia tu. Dia mengambilkan contoh tu. Dia jadi wadah dakwah tak malak pula. Sebab tu Rasulullah tu dia bagi mengikut apa tertib comel dan dia dah cukup di dalam adil di dalam pemerintah dalam isteri dia. Ya Aisyah ni banyak benar. Ya Aisyah ni termasuk isteri Nabi hak paling cemburu sekali tak ada Aisyah. Dah isteri yang paling cemburu sekali ni Aisyah dah. Ya orang muda pasal dia ya manusia juga Aisyah, tapi cemburu duduk dalam cupcake. Bon nampak telajak Nabi ajar. Nampak telajak sikit Nabi ajar. Nampak telajak sikit Nabi ajar dia. Dia pasal dia kena dah hajar. Bukan kata seorang ni bersih comel ngaji tinggi dah, alim dah, comel dah, tok guru dah misalnya. Tak ada kena hajar. Ya ada juga. Ya perangai dia Aisyah. Tapi apabila telajak sikit Nabi ajar dia. Apabila telajak sikit Nabi beri teguran dia. Baru dia baru dia rendah. Ya kadang-kadang dia terlupa. Dia naik telat tinggi kan. Cemburu telajak dia terlupa. Dia terlupa. Tapi apabila dia ajarkan Rasulullah tu, barulah dia tu mana dia ambil teguran dan ajaran daripada Nabi SAW. Wa qala Umar fi qissatil musyawarah, dan berkatanya Umar di dalam kisah syarak di dalam
tawaran peperangan Badar. Jadi dalam perang Badar ni didapati barang-barang perang orang panggil ghanimah. Dan kerana belum pada tu tak pernah berlaku perang. Dan tidak ada hukum turun kata awak ke mana harta perang. Kerana tak ada berlaku perang, Allah Ta'ala tak turun lagi ayat tentang cara nak bagi harta perang, cara nak bagi usara mana nak tawan perang, tak ada bagi lagi. Jadi Allah Ta'ala tak turun perintah lagi. Jadi Nabi pun nak buat ke mana? Mana tidak ada perintah daripada Allah Ta'ala lagi, kena bersyarat. Dah bersyarat. Boleh tawan perang 70 orang. Dah tawan celah isu. Hak orang kafir 70 orang. Mati 70 orang. Dah. Perang di zaman dulu ni ialah perang bukan perang bilangan mati tak ada banyak lagi. Dah tengok orang 1000 orang mati 70 orang. 1000 mati 70 orang. Dalam 1000 orang. Tentera Nabi 313 orang. Dah, ku kafir ni mati 70 orang, kena tawar 70 orang. Lebih lagi berapa? Lebih lagi 800 lebih lagi. Dah, 800 lebih lagi lah, banyaklah lebih ni. Dah, mana perang pada zaman Rasulullah perang dia bukan perang untuk nak bunuh manusia, tak pakai untuk perang kerana mereka menetapkan gerakan agama baru perang. Dah, sekat dakwah Rasulullah baru Rasulullah perang. Tapi maka apabila boleh tawan ni, dah. Dan tawan ni tak pernah ada dia belum pada tu. Dia tak kerti nak buat ke mana. Dan ayat Allah Ta'ala pun Allah Ta'ala belum turun lagi. Maka panggillah sahabat dia bersyarat. Dah. Setengah sahabat seperti Abu Bakar. Bakar ni orang lemuk sikit. Dia orang lemuk. Orang jenis lemah lembut. Dah. Mana orang rahmat dia tu. Maka dia kata ya Rasulullah. Dia pengusyara kata kita ambil diamond ni sebagai tawan ni dan kita suruh dia tebuh. Ya, tebuh suruh ajar, ambil tebuh. Dan orang ada harta mari tebuh, beli tebuh lah. Ya, kerana kita ni mana dari permulaan negara kita, permulaan kita ni orang susah lagi tidak. Maka kalau tebuh boleh masuk lah. Ya. Jadi Abu Bakar nampak lagu tu dan kita suruh dia mengajar. Bagi siapa ada ilmu untuk pandai mengajar, dia mengajar. Anak-anak kita, anak-anak sahabat, orang tabi'in, orang ansar apa semua, ambillah tawan ni untuk mengajar. Bahawa habis mengajar dan masalah mengajar ni boleh atau mengajar wirti boleh tulis. Tak ada. Kalau orang tak ada duit mai tepuh mengajar. Dan orang ada duit mai tepuh. Maka Umar pendapat kata Umar pendapat dia bunuh semua. Ini kasar dia. Maka Allah Ta'ala mari ta'yid pendapat Umar, tapi akhirnya dipilihkan sebagaimana pengusyara Abu Bakar. Tapi sebenarnya Allah Ta'ala dah mengikut dalam ni turiduna aradad dunya wallahu yuridul akhirah. Ya Allah Ta'ala turun sebab tu Umar adalah fahawa Rasulullah ma qala Abu Bakrin wala yahwa ma qultu, ya kata. Maka Nabi hawa guna mana Nabi ni cenderung di atas pendapat Abu Bakar lebih daripada pendapat aku. Jadi pendapat Umar suruh bunuh, pendapat Abu Bakar suruh tebuh. Sehingga natu Rasulullah nama Sa'd bin Rabi', natu dia. Dan natu dia masa tu anak Nabi duduk bawah dia lagi, duduk dengan orang Quraisy lagi. Dan ya pada permulaan Islam ni nikah di antara orang kafir musyrik dengan Islam tak apa, tak ada tu pada permulaan Islam kan. Permulaan Islam nikah kafir tak apa. Belum turun ayat kata wala yang kihul apa orang Islam dengan musyrik. Pada mula tu ni kafir tak apa lagi pada situ. Sehingga anak dia sendiri pun duduk dengan Sa'd bin Rabi' ni dah belum masuk Islam lagi. Dan Sa'd bin Rabi' ni kena pergi. Dah kena pergi. Dah mana kena tahu lah. Sehingga anak dia tu kiring gelang tangan. Anak Nabi Zainab. Dah kiring gelang tangan yang saka daripada mak dia Khadijah. Kiring untuk tebuh untuk lelaki dia. Padahal ni natu Nabi tapi dia kafir natu Nabi pada awal dia. Nah, dan banyak lagi Hamzah sendiri, banyak lagi sahabat apa ni Abbas sendiri pak darah dia juga termasuk di kalangan tawan ni. Di kalangan tawan ni dalam peperangan Badar pada masa tu. Wa hadzal hadis. Nah, maka banyaklah di antara orang-orang yang jadi tawan ni dan setengah daripada tawan-tawan ni Nabi lepas tak ada rengkai pun ada. Tapi kebanyakannya mengajar. Dia orang tak ada harta apa mengajar. Dia mengajar wirti, dia mengajar pandai baca orang Ansar, maka dia pun boleh. Dah dibagikan
kepada mereka untuk mengajar tubuh diri dia melalui mengajar dah. Maka dalam hadis ni Nabi gunakan kalimah hawa dengan makna al-mahabbatil mahmudah, makna kasih. Fahawa Rasulullah, makna cenderunglah, kasihlah Rasulullah. Makna seperti Aisyah kata, ma ara rabbaka illa yusari'u fi hawaka. Tidaklah aku tengok Tuhanmu tu melainkan cepatlah pada menututi atau pada menyahuti hawaka, nafsumu. Itu nafsu oleh molek. Nah, jadi sebab tu ya mana guna istilah nafsu tu sanalah. Kadang-kadang dia guna makna benda tak molek, hawa nafsu. Dan kadang-kadang setengah-setengah lafaz dia guna pada benda molek. Sebab tu apabila kita nak terjemah hadis pun kita tengok, sebab tu kena tengok jumlah dia. Kalau mari satu kalimah tu tak payah nak terjemah. Sebab bahasa Arab ni kalimah tu lah, tapi bila duduk dalam jumlah ni yang makna lain. Tak sepa Melayu. Dia duduk dalam jumlah ni yang makna lain, duduk dalam jumlah ni duduk dalam makna lain. Duduk dalam jumlah ni makna tak molek, hawa nafsu. Tapi pada duduk dalam jumlah ni mana benda molek, benda hawa nafsu oleh molek. Sebab tu payah dia kena tengok jumlah dia. Sebab tu kalau mari kalau suruh terjemah Arab ni, kalau mari 2 kalimah 3 kalimah tak ada payah. Tak payah kena baca habis baris dia tu. Baru faham ya nak jumlah lagu mana. Sebab guna lafaz dia tu guna banyak. Pada peseng. Dia satu kali guna lek molek, satu kali guna lek tak molek. Kena tengok jumlah dia. Kata sama tu. Kata serupa. Lafaz tu lah. Tapi bedok dalam jumlah ni makna lain. Bedok dalam jumlah ni makna lain. Wa qad waqa'a mithlu dhalika, dan demikian itulah makna terjatuh kepada kesan-kesan Israiliyat banyaklah. Wa kalam masyayikh wa isyaratuhum nazama wa nathra yukthir fiha hadha al-isti'mal. Banyaklah dalam guna-guna syair dia. Seperti kata inna hawaka alladhi biqalbi sayyarni sami'an muti'a akhadta qalbi wa ghamda 'aini salabtani al-nawma wal hajua fadhar fuadi wa khudh ruqadi faqal la bal huma jami'a. Itu ya syair dia. Dia kata inna hawaka alladhi biqalbi, sesungguhnya hawaka atau hawa nafsu duduk di dalam hati aku ni, sayyarni, menjadikan aku ni sami'an muti'a, menjadikan aku ni dengar dan taat. Akhadta qalbi, kamu telah ambil akan hati aku, wa ghamda 'aini, dan telah memejamkan mata aku. Salabtani an-nawma, mana ghamda 'aini ni mana pejam mata tidurlah. Salabtani an-nawma, yang mengheratkan aku di dalam keadaan aku tidur, wal hajwa, malam. Fadhar fuadi, maka adalah kamu tinggalkan hati aku. Wa khudh ruqadi, dan muamiklah tempat aku tidur ni. Faqala la bal huma jami'a, maka berkatalah dia dan tidak boleh aku nak ambil kedua-duanya, iaitu nak ambil hatimu dan nak ambil juga fuadi, hatimu, dan juga dua matamu aku nak ambil kedua. Mana syair ni yang ayat kata guna kalimah hawa guna tu ialah digunakan pada makna yang baik, daripada makna yang baik, iaitu hawa nafsu yang membawakan seseorang itu taat dan dengar perintah. Itu makna dalam bahasa Arab ni, apabila kita nak buat satu-satu dalil ni dalam kalimah Arab, ngaji Arab ni, kalau nak buat satu dalil kena ambil dalil syair. Syair ni orang panggil ahli syair ni nak dalil dari segi bahasa, ya ambil syair. Kerana syair ni orang kecil belum daripada datang Nabi di zaman jahiliah, di zaman qabail, di zaman kabilah Arab dulu. Sebab tu Nabi apabila ke masa dia kecil tu dihantar untuk mengasuh kepada kabilah Bakar dan kabilah Sa'diyah. Kabilah Sa'diyah, kabilah yang termasyhur dari segi fasih bahasa dia. Kita di kampung lah salah, tak ada duduk di bandar Mekah dak. Tak ada di tanah haram dak. Kita di kampung Bani Bakar, Bani Sa'diyah. Dan untuk nak boleh bahasa yang fasih dalam di segi bahasa dan di segi hawa udara, dari segi kedudukan badiah. Dan orang Arab pada masa tu taklidiyah dia mana? Orang Arab pada masa tu pada beranak anak dia tak pera di dalam tanah Arab, tanah Mekah, dan dia hantar pergi keluar daripada tanah haram dia untuk pera nak sampai besar klik mari. Dan untuk nak dia nak urus budak tu, dan supaya budak dapat ada mana'ah orang panggil. Dia ada kumkan di segi penyakit ke, dari segi kedudukan dia, dari segi hawa tabiat hak asli. Ini mana satu daripada cara-cara
yang telah diajar, telah dibuat di zaman belum Rasulullah dan zaman Rasulullah. Sebab itulah syair-syair Arab ni adalah syair yang boleh kita ambil buat dalil di atas untuk memahami tentang bahasa Arab tu, kena tengok dalam kalimah syair. Sebab tu ngaji syair ni payahlah. Dan syair ni payah, bukan kalimah bahasa biasa dah. Kalimah biasa ni tak payah kita baca faham. Tapi kalau kita baca syair ni payah faham. Ya dalam kalimah dia guna. Bukan guna selapis dah. Sebagai patung kita salah. Dah patung dia yang kecek dalam kita tak faham. Tapi ya nak benar. Dah. Bukan benar zahir dak, dia nak benar sebelah ke pada tu. Syair pada tu. Dia kecek dia bukan nak benar zahir dak, bahkan kadang dia nak benar sebalik pada tu. Nah, sebab tu kalau orang tak reti syair dia tak faham. Dah banyak. Dan sebab tu di zaman khalifah ni banyaklah orang hak bahasa jenis pandai syair ni dah sehingga khalifah ni dah bui harta dia ya mana duk kaya dengan sebab pandai syair. Mari puji khalifah dengan syair. Dah tapi setengah-setengah kau mari puji ni siapa khalifah suruh kat lidah pun ada. Dan sebab lidah dia ni dah mari duk bahau dia kata dia tengok khalifah satu kali mai khalifah Ma'mun dia suka perkara buruk. Maka dia mari sekali dia puji Khalifah Ma'mun, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam juga suka perkara buruk. Maka Khalifah tak mungkin lidah dia ni bahau banyak. Dia terlajak nak puji nak apa panggil? Nak wi Khalifah wi duit dia lah. Wi hadiah lah kan dia puji ni. Kerana Khalifah suka perkara buruk ni, wari hadiah kata Nabi perkara buruk juga. Lalu Khalifah tadi ni lidah dia bahau ni. Bahau ni kat lidah dia. Tak ada juga dah. Panggil tu mari nak pong tak kena cara dah. Salah mari pong lah pong tak kena cara ni. Dah bahaya juga lidah kita. Itulah dan sebagai perhatiannya daripada hadis ialah besar sekali ialah nafsu kita dan kita mesti jagakanlah dan doakanlah dan jagakanlah nafsu kita supaya nafsu kita menjadi nafsu mutmainnah, nafsu yang dapat turut dan arahan dan perintah Allah Subhanahu wa taala dan nafsu yang akan dipanggil oleh para malaikat, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Dan para malaikat akan panggil nafsu ni supaya masuk di dalam lingkungan hamba Allah, masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alna minhum insyaallah taala. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad